Di mana hari hantar pawai, celah buku anak-anak, kutip-kutip dapat 100 tuan. Pergi tenaga sini bayar. Api kita tak kena potong. Pasal apa? Kita ada harap. Mai kecemasan, kita boleh tuan, insya-Allah. Begitulah kalau kita ada buat amal ibadat, kita harapkan besok ketika cemas kita boleh bertawasul dengan amal ibadat. Ulama kata dibolehkan, ya Allah, kalau sekiranya aku berjamaah selama ni, pergi berjamaah di masjid 5 waktu tak tinggal, kalau engkau redha dengan apa yang aku buat, tolonglah aku ya Allah, mudahkan aku menghadapi sakaratul maut. Ya Allah Tuanku, kalau aku pergi sembahyang jemaah tu engkau redha aku ya Allah, bantulah aku untuk mati dengan mengucap 2 kalimah syahadah ya Allah. Benda kita harap tu ada. Bukan makna kata ibadat kita bawa kita tu dah, tapi makna kata dengan buat ibadat ni kita dapat rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Pasal apa? Rahmat Allah dekat dengan orang yang buat ibadat. Itu makna rajak tu. Itulah. Baik, mari kita dengar tuan-tuan apa kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkaitan persoalan ni. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan ada pun rajak, iaitu mengkembangkan hati. Bila ada rajak, hati kita kembang, tak sempit, tak kincup. Hati tu lapang. Hati tu berasa lapang. Pasal apa lapang? Sebab nur Allah tuang dalam hati. Dengan sifat rajak ni, hati jadi lapang. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Apakah tidak mereka yang kami lapangkan dada mereka dengan Islam, mereka mendapat nur daripada Tuhan mereka. Nabi kata, innan nura iza daqalal qalba infasaha wansyaraha. Sesungguhnya nur masuk dalam hati, hati lapang, terbuka, tak sempit, tak tertutup. Rojak ni mengharapkan balasan baik daripada Allah, hati kita jadi kembang, tak kincup, tak sempit. Itu makna rojak. Rojak kembang hati bila teringatkan rahmat dan kasih sayang kepada hamba-Nya. Mula-mula hati kita sempit tuan-tuan, takut, bimbang. Maklumlah kita ada banyak dosa. Terfikir pula cerita-cerita orang dulu-dulu, dia ada bunuh orang tuan-tuan sekalian, 99 orang. Dia pergi jumpa satu ustaz, dia tanya, "Ustaz, saya dah bunuh 99 orang. Adakah dosa saya ni diampun oleh Allah kalau saya bertobat?" Ustaz tu kata, "Siapa nak ampun dosa hang? Banyak sangat, hang bunuh orang." Dia ambil pedang, dia pergi ustaz tu, mati saja 100 orang. Bila dah cukup 100, dia pergi pondok, dia pergi cari ulama. Ulama ni kata, kalau hang betul-betul bertaubat dengan penuh ikhlas, insya-Allah innallaha huwa tawwabin, bahawa Allah Ta'ala tu penerima taubat. Pilah, bertaubatlah, jangan teruskan maksiat yang kamu buat. Aku nak buat lagu mana? Hang pergi satu pondok. Pergi pondok tu jumpa tok guru, belajar dekat dia macam mana cara nak bertaubat. Dia pun siaplah beg pakaian dia tuan-tuan, beg galas dia, dia membawa lah beg galas dia, nak pergi pondok, nak pergi bertaubat. Sampai surat jalan mati tuan, mati tengah jalan. Malaikat berebut tuan-tuan sekalian. Malaikat nak bawa pergi neraka, satu malaikat nak bawa ke syurga. Akhirnya Allah suruh sukat daripada tempat dia buat maksiat dengan tempat dia mati. Tempat dia mati dengan pondok, mana lebih dekat? Sukat-sukat tuan-tuan, sejengkai dekat dengan pondok.
daripada tempat dia bermaksiat. Allah kata bawa dia masuk syurga. Jadi orang yang macam ni pun Tuhan ampun, aku taklah sampai bunuh orang. Taklah sampai bunuh orang. Harap tu, harap. Itu dia. Kita apa masalah kita sekarang tuan-tuan? Masalah kita umat Islam tuan-tuan, tak habis-habis nak berpecah belah. Kita nak menyatukan umat Islam. Kerana depan mata kita ni tuan-tuan, nampak jelas kalau kita berpecah belah macam yang dah lepas lah. Kan? Macam yang dah lepas lah. Dia orang bersatu, kek seketui belah dua, sebelah ambil kat dia ada, dia boleh sebelah, kita sebelah pecah sampai 10, sejorong je kita dapat. Allah sebut dah dalam Al-Quran, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan kamu berbantah-bantah, belangan berpecah belah, akan hilang kekuatanmu. Allah bagi amaran. Quran mengingatkan kita, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Quran ingatkan kita, sesungguhnya orang beriman ni bersaudara, seagama. Damaikan mereka yang berkelahi itu, kita Allah suruh damai. Bila kita damai tuan-tuan, kita kena. Orang tuduh macam-macam, main dua kolam lah, apalah. Dia tuduh macam-macam. Sedangkan kita nak umat Islam bersatu, bersatu teguh, bercerai roboh. Tok guru ulama kita kata, alu dengan antan bergaduh, yang kenyangnya ayam. Kita sedang malapetaka yang akan timpa kita bila kita berpecah belah. Dalam tu kita jumpa macam-macam. Tapi kita masih mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, bantuan Allah. Kita tak pernah kecewa. Kalau kita tak boleh bersatu di zaman kita, mungkin zaman anak kita. Zaman anak kita tak bersatu, zaman cucu kita. Tapi langkah pertama mesti kena buat untuk sampai kepada matlamat yang kita tuju. Tujuan kita baik tuan-tuan. Bukan kita tak apa, kita nak mati. Anak kita yang nak hidup di belakang ni, sanggupkah kita biarkan anak kita merempat di tanah air kita sendiri? Macam Singapura, tuan-tuan tengok Singapura, mana Melayu? Melayu dah hilang tuan-tuan Singapura. Dia buat rumah pelik tinggi-tinggi, dia buat tingkat atas 5 orang, tingkat tengah 10 orang, tingkat bawah 3 orang. Nak berkumpul pun dah tak boleh. Harinya hilang identiti Melayu di Singapura. Tuan-tuan nak kita jadi macam tu? Kalau kita ni tuan-tuan percaya ke orang kafir, bodoh lah kita. Husnuzan bil a'da, baik sangka dengan musuh. Allah tunjuk depan kita masa dia berkuasa. Pakai ni bintang 3 ni tak ada, orang 9 minit. Yang tembak orang 9 minit tu keluar hutan, hidup di Kajang baru ni. Ni pakai bintang 3. Untuk kami pejuang kemerdekaan. Dia buat buku komunis, sebar kat budak-budak sekolah. Tuan-tuan tak ingat ke? Tabuk debu champion di Pulau Pangkok, di Lumut semua tu. Tak ingat ke lagi tuan-tuan? Kalau kita tak mengingat juga, dia pun tak tahu lah jadi apa. Kita takut masa depan anak-anak kita. Kita tak apa, kita pakai nak mati. Saya dah 70. Mak pak saya mati 74. Kalau saya mati ikut umur mak pak saya ada 4 tahun dia lagi. Anak saya nak hidup, zuriat saya, cucu saya nak hidup. Jangan sampai mereka merempat di tanah air mereka. Kena bersatu. Cukup-cukuplah yang lepas-lepas. Sudahlah. Sebab tu kita pentingkan ni agenda kita, agenda perpaduan. Orang kata apa lah, kata api lah. Dan kita nak mati, kita kan nak hidup lagi dah. Kita fikir ni lah, kita fikir sungguh-sungguh. Pejam mata, tidur tak lena tuan-tuan. Dia puasa kalau habis tuan-tuan, habis. Habis puasa habis kita. Orang nak kata apa, kata api. Kita kan hidup lama sangat dah.
Habis itu kata musannif rahimahullah ta'ala, yang dimaksudkan rojak itu iaitu kata rojak tu kembangkan hati dengan menyebutkan anugerah Allah Ta'ala. Kita mengharapkan anugerah Allah, kejayaan, hati kita kembang. Dan kita tak pernah berputus asa dalam kerja buat kita. Tuan-tuan tahu cerita Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan sekalian, dia menyeberangi Lautan Merah, dikejar oleh Fir'aun. Akhirnya tuan-tuan sekalian, mereka tersadai di padang pasir teh. Sesat Bani Israel di situ. Apa pasal? Allah perintah Bani Israel lepas dah selamat daripada serangan Fir'aun, Allah perintah masuk bumi Palestin. Palestin tuan-tuan dikuasai oleh Jabbarin. Apa orang Bani Israel kata pada Nabi Musa? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Wahai Musa, pergilah kamu dengan Tuhan kamu berdua berperang. Kami tak mau pergi, kami nak duduk sini saja. Itulah jawapan Bani Israel. Kemudian tuan-tuan, mati Nabi Musa, wafat. Yang Bani Israel ni mati habis. Anak mereka ni dipimpin oleh Nabi lain pula, bawa menyerang Jabbarin di Palestin hingga mereka menguasai bumi Palestin. Tak berjaya zaman Nabi Musa, zaman anak-anak cucu mereka. Kita begitulah tuan-tuan. Untuk masa depan zuriat kita yang akan datang, yang mesti siapkan pada mereka tu satu tapak yang kukuh untuk mereka hidup di masa akan datang, iaitu dengan agama Islam, berpadu atas dasar Islam, berkasih sayang kerana agama Allah, mendaulatkan syariat Allah. Kita dapat rahmat dan kasih sayang Allah, bantuan dan pertolongan Allah. Macam orang Sungai Manik, orang ya lawan dengan Komini dengan parang panjang ya. Menasabahkah parang panjang lawan ke senapang? Komini pakai senapang. Pak saya cerita tuan-tuan, orang Pulau Pangkuak mai bantu masa perang Sungai Manik. Dia hantar 2 kapal. 2 kapal tuan, sampai di Kuala Sungai Tungku. Macam mana kelabu mata. Kapal satu nampak kapal satu lagi musuh dia. Kapal ni nampak kapal tu musuh, bertembak Sabah sendiri. Akhirnya dia bakar sampai-sampai depa kapal-kapal depa. Sampailah ada bangkai di Kuala Sungai Tungku. Pergi tengok. Pertolongan Allah. Lepas tu kita harapkan pertolongan Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Kalau kamu belanjakan apa yang ada di dunia ni nak menjinakkan hati manusia, kamu tak akan mampu. Yang boleh menjinak, menyatukan hati manusia hanya Allah. Kita mengharapkan Allah tolong menyatukan hati-hati saudara kita se-Islam ni. Betul tuan-tuan. Kalau jadi macam perang Komini, tuan-tuan, kita akan cari bangsa kita juga, akan cari agama kita juga. Gayalah. Baik tu sudahlah. Kembalilah kepada asas-asas perpaduan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kami dengan tali Allah, agama Allah seluruhnya, jangan pecah belah. Bila kita semua berpegang tali Allah, hukum Allah, Allah akan satukan hati-hati kita. Macam tu. Jadi mengharap ni kembang hati. Apa jadi pun tetap mengharapkan bantuan, pertolongan daripada Allah untuk menyatukan hati-hati umat Islam ni. Tetap mengharapkan. Itu kembang hati. Tak kecut, tak sempit dada. Ya. Iaitu menyebutkan anugerah Allah dan kurniaannya, kurnia Allah. Allah nak bagi kat kita, siapa pun tak boleh halang.
Kalau Allah nak menyatukan umat Islam, siapa tak boleh sekat? Kalau Allah tak nak, siapa tak boleh buat? Kita sebagai hamba dia, kita cuma boleh usaha dan ikhtiar. Mengharapkan kejayaan tapi tak berusaha, itu angan-angan kosong, tuan-tuan. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabas. Mengharapkan kejayaan tapi tak ikut cara. Kita nak umat Islam bersatu tapi kita tak usaha. Sesungguhnya sampan tak berlayar atas tanah yang kering. Ulama ibaratkan kita nak buat satu tapi tak mau usaha, ibarat kita mengharapkan sampan berlayar, sedangkan sampan berlayar duduk di atas darat. Tepi masjid ni ada satu sampan, duduk mongot. Apalah sampan ni tak berlayar? Nak berlayar macam mana? Duduk atas darat, tarik pergi ke sungai. Macam mana nak menyatu? Kita tak usaha. Yang cuba nak ajak usaha, yang kita ni buka dada luas-luas. Bila ada macam ni, Allah tolong kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak ubah nasib satu kaum, melainkan kaum tu kena ubah. Ubah sikap. Rugi berpecah belah. Depa bukan ramai asalnya, tuan-tuan. Asalnya tak ramai. Lebih kan 10% ya. Mula-mula merdeka. Tapi kita pecah belah sama kita, dia berkembang. Lah ni hampir tuan-tuan, dia pun hampir dekat 40% lah. Cuba kita bersatu. Kita kuat. Barulah hebat. Punca silap kita. Perbetul balik. Renung-renung kesilapan kita patah balik. Di jalan yang betul. Ya. Menyebut kurnia Allah, harapan kepada Allah Ta'ala. Ingat. Dan ingatkan juga keluasan rahmatnya. Rahmat Allah ni cukup luas, tuan-tuan. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas segala sesuatu amat berkuasa. Dia amat berkuasa atas hamba je. Tak ada mustahil bagi Allah. Tuhan boleh buat apa saja, tuan-tuan. Kita nak usaha, ikhtiar. Macam kita cuba buat. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni masalah kejahilan. Kadang-kadang kita membiarkan diri kita diperkotak-katikkan oleh musuh-musuh Allah. Kadang-kadang kita lebih percaya orang kafir pada orang Islam sendiri, pada ulama. Kita mengorak langkah, kita buat pasti. Kita buat seriti, sekolah agama, sekolah rendah Islam, semiti, sekolah menengah agama, buat tafiz, buat pondok, pusat pengajian, buat universiti. Mudah-mudahan dengan pendidikan agama yang kita bagi ni akan melahirkan satu generasi yang boleh berfikir cara Islam, yang mengutamakan Islam lebih daripada benda-benda yang lain. Mudah-mudahan. Itu harapan kita. Jadi bila kita tengok sistem pendidikan kita jaya akan dengan baik, kita mempunyai harapan untuk masa depan, insya-Allah. Dan insya-Allah teruskan saja pendidik, terus mendidik. Ibu bapa terus memberi keyakinan pada sekolah-sekolah rendah, sekolah agama. Terus memberi keyakinan, insya-Allah. Jangan ragu-ragu bab rezeki, jangan bimbang, insya-Allah. Kerana mereka lah yang akan menyambung perjuangan kita. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan, ni zaman kita. Zaman kita ni bercelaru dah, tuan-tuan. Yang Nabi sebut apa? Tanda-tanda akhir zaman. Nabi sebut Yaumul Harji. Kita baca lama dah, saya ingat dekat 20 tahun dulu kita baca. Di muka depan. Yaumul Harji. Apa Yaumul Harji? Hari sempit. Hari tu nak buat kerja-kerja agama payah, tuan-tuan. Habis masa dengan dunia kita. Tak ada masa nak buat kerja-kerja. Nak baca Quran pun tak sempat. Nak berjemaah pun kelang kabut. Sahabat tanya apa itu hari harji, hari sempit. Nabi kata hina rajulun hina la ya'manu rajulun jalisahu. Iaitu apabila
seorang laki-laki dah tak aman dengan orang yang dekat dengan dia. Orang yang rapat dengan kita dah tak aman dengan kita, tuan-tuan. Dia lah mengkhianat kita, dia tipu kita, dia hutang kita tak bayar. Tuan-tuan boleh bayang tak seorang datuk boleh rogol cucu? Tuan-tuan fikir, bolehkah seorang datuk pergi rogol cucu dia? Kalau dengan datuk sendiri pun tak boleh percaya, orang lain cuba tuan-tuan cakap. Suami saman isteri, isteri saman suami. Saya tak pernah terfikir, tuan-tuan, anak saman mak. Mak dia jual tanah nak pergi Mekah, anak saman mak. Mak dia beranak kat dia saman mak dia. Saya tak tergambar lah, tuan-tuan. Itu zaman kita. Anak luar nikah pernah ditanya di parlimen 500,000, tuan-tuan. Anak luar nikah. Berzina ni dah jadi benda biasa. Setiap minit anda saja anak luar nikah. Ni zaman kita. Macam mana zaman anak kita 40 tahun yang akan datang, kalau kita tak bersatu mendaulatkan Islam? Tuan-tuan bayangkan, kita diresapi faham liberal. Nak buat konsert ke apa, itu dia punya pasal lah, hak dia. Bahkan ada orang Melayu, tuan-tuan sekalian, Masya Allah, hak murtad. Dia kata murtad tu hak dia. Ini pahaman liberal, pluralisme. Mai Jepun dia jadi hantu Jepun. Ni macam ni Bon Odori, dia mai apa pun semua jadi. Bulan 10 pesta apa ni, fest arak, Oktober Fest. Ganggu apa dia, tu hak dia. Saya bimbang apa jadi di Indonesia jadi kat kita. Punya tebal liberal, Islam boleh kahwin dengan Kristian sekarang ni di Indonesia. Suami ke Islam, isteri Kristian. Dia main masjid, hari Ahad dia bawa isteri dia pergi gereja. Anak tak ada agama. Anak umur 18, pilih agama mak atau agama pak. Tetap nak benda tu jadi macam di sini. Oh, ini tak mustahil. Seberang laut ya, seberang Selat Melaka je. Kalau kita tak bersatu, kukuhkan Islam, daulatkan Islam, tak mustahil benda ni berlaku di tanah air kita. Jangan sampai menantu kita Kristian, menantu kita Yahudi, baru nak visit. Dah lewat, tuan. Itu yang kita nak sangat, Islam didaulatkan. Kita nak orang kafir sokong Islam, tuan-tuan, bodoh. Antara ciri-ciri orang bodoh, husnuzan bil a'da, baik sangka dengan musuh, baik sangka dengan kafir, buruk sangka dengan Islam. Pelik kita ni. Tak boleh. Nak harap Islam tertegak dengan orang Islam sendiri. Tak boleh kita mengharapkan orang kafir untuk mendaulatkan Islam. Kalau dia kata kami nak jaga Islam, kalau tuan-tuan percaya, tuan-tuan bodoh lah. Tuan-tuan nak beri kucing jaga ikan. Kucing ni bagus, dia tak bagi ikan, bodoh. Ambil musang jaga ayam, lagi gila. Ni yang duk jadi ni kan. Ada orang Islam percaya kat orang kafir, kafir nak jaga Islam. Aku tak boleh nampak apa benda ni. Itu dia. Ni kita buat kerja, tapi penuh mengharapkan kejayaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satu kejayaan, kata Syekh Ibn Atul yang kita hikam, boleh dilihat daripada permulaan. Tuan-tuan buatlah kerja apa pun, mulanya cantik, sudahnya berjaya insya-Allah. Seperti mana kata Syekh Ibn Athaillah, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa bercahaya pada mulanya, insya-Allah bercahaya pada hujung dia. Kalau kita nak menyatukan Islam, pasang niat dengan elok, ikhlas, insya-Allah hujungnya berjaya. Tuan-tuan masuk lebuh raya, sini lebuh raya mana? Kampan Bido.
Bidu ya. Tuan-tuan nak pergi mana? Aku nak pergi Kuala Lumpur. Sampai Bidu, masuk tol. Masuk tol tu dia ada dua jalan. Satu kanan, satu kiri. Ke kanan dia tulis Kuala Lumpur Johor Bahru. Ke kiri dia tulis Ipoh Butterworth. Tuan-tuan nak pergi mana? Tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur, ambil belah kanan. InsyaAllah bila tuan-tuan mula belah kanan, InsyaAllah sampai Kuala Lumpur. Tapi kalau tuan-tuan masuk jalan kiri, tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur, tuan-tuan silap lah. Tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur, tuan-tuan pergi Stesen Bas Datuk Intan. Tuan-tuan pergi cari bas, tulis Kuala Lumpur. Ambil tiket Kuala Lumpur, naik bas, pegang tasbih Kuala Lumpur zikir, minta sampai Kuala Lumpur. Tu betul. Tuan-tuan ambil tiket Pulau Pinang, bas Pulau Pinang Butterworth. Tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur, duduk atas bangku, pegang tasbih Kuala Lumpur. Tu tak, itu cerita bodoh. Naik bas Butterworth nak pergi Kuala Lumpur, gila. Mana jalan kena betul. Minta pertolongan Allah, insya-Allah. Kalau niat kita betul, Tuhan tolong menjayakan kita. Bila fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang Allah kehendaki, bukan waktu yang kamu kehendaki. Bila Allah kehendaki kejayaan, dia akan berjaya. Buat saja kerja kita buat, insya-Allah. Jadi harap kejayaan ni kembang hati, tak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sambil kita berdoa lah tuan-tuan, makin tengah malam berdoa. Allah lembutkan hati-hati pemimpin-pemimpin kita. Yang di bawah ni okey dah tuan-tuan. Pengalaman saya lah. Saya duduk di Batu Ampang, saya tahu lah tuan-tuan. Lah ni dah okey dah, boleh tegur siapa, boleh makan kenduri sekali dah. Nak berkelahi balik kata tak drama kan. Lama dah kelahi, tak larat kelahi dah pun. Tuan-tuan boleh bayang jalan Minita di kampung tu. Ni kebun sawit. Kebun sawit pun berayak pun. Kalau hujan sikit bertakung ayak. Rendah, jalan tinggi sikit. Jalan ni culi-culi dua motor. Hang mai tak tengok, perhati muka belah kiri. Yang kawan pun mai tak tengok muka, perhati belah kanan. Kadang-kadang belaga tuan-tuan, jatuh dalam tu. Lah ni boleh bertegur siapa, boleh bagi salam, boleh senyum mesra. Nak kelahi lagi lah. Bodoh. Mana belah bawah-bawah ni okey dah. Saya tengok okey dah. Yang atas ni pula dia ada masalah sikit. Kalau yang di atas boleh fikir demi umat. Lebih kurang kita bincang elok-elok. Apa tak boleh bincang elok-elok. Bukan orang lain, adik-beradik semua pun. Asal satu rumpun. Mai daripada Jawa, mai daripada Banjar tu. Mai daripada Kedah semua kan orang lain, adik-beradik semua. Bincang elok-elok kan. InsyaAllah. Jadi bila kita mempunyai harapan yang tinggi di atas cita-cita kita, perpaduan ummah ni, kita tak mengenal putus asa. Kita cuba. Tak berjaya sekali, cuba lagi. Tak berjaya, cuba lagi. Sampai berjaya. Menjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh, Allah bagi kat dia, insya-Allah. Pasal apa? Orang Melayu ni tuan-tuan memang terkenal dengan sifat lemah lembut. Bayangkan Cina seorang duduk di kampung, dia boleh kawal satu kampung. Dia buka kedai runcit, sebuah kedai dia ya. Melayu punya lembut, bertolak ansur. Silat tahu silat. Silat dia bergaduh. Tapi ni dengan Melayu, silat pulut. Dia ada silat pulut. Silat dia pun lembut. Makna boleh kalau kita nak, kita urus dengan baik, insya-Allah. Niat ikhlas,
mohon pertolongan Allah, insya-Allah. Itu dia. Boleh, tak ada masalah. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan senangkan hati kepada keluasan rahmat Allah Ta'ala. Bila kita mengenangkan keluasan rahmat Allah, luas hati kita, tuan-tuan. Macam kita lah kan, ada tak kita mangkit pagi, kita tak minta, tapi Tuhan bagi. Ada tuan-tuan bangkit pagi-pagi, doa minta buah pinggang kita sihat. Tak pernah kita minta buah pinggang kita sihat. Ada kita bangkit pagi-pagi, doa jantung kita sihat. Tak minta, tapi Tuhan bagi. Nak tahu kata tak tahu, sengsaranya buah pinggang ni, pergi pusat dialisis 4 jam tuan-tuan, cuci darah 4 jam, selang sehari. Ya Allah. Nak tahu masalah jantung, pergi IGN. Sana tebuk, sini tebuk, semua tebuk kata ceruk. Kita alhamdulillah, rahmat Allah, buah pinggang kita elok, jantung kita elok. Tak syukurlah banyak-banyak tuan-tuan. Buatlah ibadat banyak-banyak. Tuhan bagi sihat supaya kita mudah buat ibadat. Dah sakit payah tuan-tuan, dah sakit payah, nak berdiri semayang tak boleh, kena duduk atas kerusi. Bolehlah duduk atas kerusi, tapi tak puas. Saya dulu kena stroke minor. 5 hari masuk hospital. Sebulan tak boleh semayang betul, berdiri. Sebulan ni kepala aku tak kena tempat sujud. Aduh, tak puas semayang tuan. Sebulan lepas tu boleh semayang berdiri, boleh sujud dengan elok. Allah, meleleh yak mata ni. Tumpang sihatlah kita tak buat ibadat, dah sakit jadi masalah. Sakit jadi masalah. Jadi kita buat sungguh-sungguh, kita mengharapkan rahmat Allah, tolong kita, bantu kita, insya-Allah. Itu dia. Kemudian lagi kata musannif rahimahullah ta'ala, ya, mana dari ke dah? Bukan sahabat tu 100 ramai dia lari pula dah. Duk syarah dia elok dia lari. Ni dia. Ya, dengan anugerah Allah dan keluasan rahmat Allah, dan ini pula jumlah daripada khawatir tiada kuasa bagi hamba. Jadi rajak ni tuan-tuan, dia masuk jumlah khawatir. Apa itu khawatir? Khawatir ni dia jadi perkataan Melayu dah kan, khawatir, tapi tak tepat. Kalau bahasa Melayu khawatir, takut kan. Khawatir ni dia ambil perkataan khawatir ruh, rih, angin bertiup. Bila angin bertiup tuan-tuan, pokok bergoyang kan, daun dia bergoyang. Kita tak nampak angin, tapi kita nampak daun bergoyang, tanda angin tiup. Kesan tiupan angin, daun tu bergoyang. Kalau angin tu kuat,
pokok tu boleh tumbang. Begitulah hati kita tuan-tuan, tempat tiupan khatib. Ada khatib mai daripada malaikat. Khatib tuan-tuan tidur tengah malam, terdesak pukul 4 pagi. Hati tuan-tuan tu rasa teringin nak makit tahajud. Ada tak? Terlintas hati nak bangun tahajud. Itu khatib. Dia telah goncang hati kita. Khatib tu namanya ilham. Yang tiup dia malaikat mulhim. Malaikat mulhim tiup hati kita hingga cenderung hati kita nak sembahyang tahajud. Begitulah khatib yang dikatakan tuan-tuan, khatib rajak ni, dia khatib yang dituangkan oleh Allah Ta'ala ke dalam hati hamba, hingga hati hamba ni bergantung harap penuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terutamanya tuan-tuan dalam keadaan yang disebut oleh para ulama muttar. Min dot poro, muttar. Macam yang berlaku tuan-tuan kepada Siti Hajar. Siti Hajar ni dia, anak dia dah agak Ismail. Dia susu dia pun dah tak ada, sebab dia pun tak makan tak minum. Jadi dia mengharapkan pertolongan Allah, dia cari air. Pergi ke Safa, lari pemarwah, marwah lari Safa, Safa lari marwah, dengan penuh pengharapan bantuan daripada Allah. Itu namanya gulungan muttar. Amat mengharapkan pertolongan Allah. Datanglah pertolongan Allah apabila air tuan-tuan keluar di tumit Nabi Allah Ismail. Itu panggil gulungan muttar. Pasal apa dia di muttar? Mengharapkan rahmat Allah, sebab Allah tuang dalam hatinya tu rajak. Hingga nampak tak nampak lain dah, nampak Allah saja boleh tolong aku. Macam berlaku tuan-tuan sekalian kepada makna apa yang berlaku kepada Nabi Allah Musa AS dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun kejar dia sampai tepi laut, tengok belakang Fir'aun, depan laut nak lari mana? Dia termasuk gulungan muttar. Pasal itulah tuan-tuan berdoa kepada Allah. Allah perintah Nabi Musa pukul laut, laut jadi darat. Datanglah pertolongan Allah kepada Nabi Musa AS. Saya pun percaya apa yang berlaku di Sungai Manik. Nak buat macam mana? Mai kutip anak dara masa zaman komunis. Seorang anak gadis dia ambil hilang tak balik, ambil tak balik. Komunis senjata api, senapang. Maka ulama-ulama, kiai-kiai di Sungai Manik berkumpul, bincang macam mana ni kita terpaksa perang. Bolehkah perang lawan senjata api? Tapi berkat keyakinan kepada Allah, harap Allah, Allah datangkan pertolongan. Itu berlaku di Kupang, berlaku di Batu Pahat, Kiai Saleh. Ini sejarah tuan-tuan. Bila kita dah terlampau cemas, tak ada siapa lagi boleh tolong kita. Kita penuh mengharapkan hanya Allah saja boleh tolong kita. Kami di Pulau Pangkok tuan-tuan, dulu berlaku perang tahun 59. Bila habis perang tuan-tuan, kami dipanggil Wak Derapa. Wak Derapa ni duduk di Sungai Tiang Darat. Bawa dia main ke Pulau Pangkok. Dia duduk di masjid, dia zikir. Dia zikir seorang ada. La ilaha illallah. Dia zikir tuan. Dia pun lari terjun laut. Mati kat 5-60 orang. Tu seorang Wak Derapa. Kalau 10 kering ke tu pulau. Ya, pak pedang melayang apa semua, terbang di 13 Mei semua. Itu sejarah. Kan? Kita usahlah takat yang kita boleh. Di samping kita sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu cerita dia. Itu makna rajak tu. Bukan rajak pas semua tu. Mengharapkan pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Dan lagi kata musannif rahimahullah ta'ala,
Dan raja itu iaitu kuasa dan dapat dikerjakan, iaitu menyebutkan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat raja ni, kita selalu ingat pertolongan Allah. Terutama yang dah lepas-lepas, macam mana Tuhan tolong kita. Banyak perkara yang Tuhan bantu kita dalam urusan dunia kita hari-hari. Tuhan bantu kita, Tuhan tolong kita. Tuhan yang sama jugalah yang akan bantu kita dan tolong kita masa depan. Ingat rahmat Allah. Kan? Macam kita tanam padi, tanam berapa relung, berapa ekar padi, berapa guni, tapi dia tumbuh beranak berinak, belak-lambak padi kita. Seguni padi kita tanam, tapi berapa? Kita tanam satu pokok durian, berapa ratus biji dia luruh mai. Tanam sebiji ya, luruh mai banyak-banyak. Tanam betik satu pokok ya, satu benih, tapi tumbuh berapa buah-buah betik berlambak-lambak dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Kadang-kadang saudara kita tabligh pi kerja-kerja dakwah dia ajak sikit-sikit je, kadang main sampai 2-30 orang. Sahut seruan dia, kita buat sikit, Tuhan balas banyak. Tuhan nak kita buat. Bila kita tengok hasil-hasil kerja kita, aku usaha taklah banyak sangat, tapi Allah bagi banyak kat aku. Ni kita makna pandang rahmat Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu dia. Menyebutkan kurnia Allah dan keluasan rahmatnya. Ya. Dan terkadang pula berkendak ia akan makhatir, yakni perkara yang ditakuti kebinasaan dengan istisna. Walaupun kita buat satu benda tu baik, tapi kena ada bimbang. Orang kata tuan-tuan tanam padi, dalam padi ada lalang, tapi dalam lalang tak ada padi. Padang penuh 3 ekar, padi satu pun tak ada. Tapi kalau tanam padi, mesti ada rumput, mesti ada lalang. Makna dalam kebaikan yang kita buat ni, takut-takut terselit benda yang tak elok, riak, takabur, hasad dengki, ada tuan-tuan. Takut benda ni, minta berlindung kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan janganlah aku dimasukkan di kalangan orang yang hasad dengki, riak, ujub, takabur. Dengan istisna ni kita kata insya Allah, ya Allah Tuanku, kalaulah kerja aku ni baik di sisimu, jayakanlah. Memang kita nak buat baik, nak buka tahfiz, bukan tak baik kot, baiklah kan. Tapi di sana ada benda-benda yang tak elok. Orang bagi derma, takut kita ambil derma tu guna untuk diri kita sendiri. Tu kena jaga, takut terleweng. Perjuangan politik sedap dengar, membela bangsa dan negara, agama begitu ni. Tapi celah-celah tu ada benda tak elok untuk kepentingan diri dan peribadi. Ada benda tak elok. Jadi kita minta kepada Allah selamatkan kita daripada benda-benda yang tak elok tadi ni. Itu nama istisna. Dan dikendaki daripada bab ini, iaitu yang pertama itu iaitu menyebutkan dan mengingatkan kurnia Allah Ta'ala. Ingat akan anugerah Allah yang Allah bagi kat kita, bagi kat orang lain. Macam cerita tadi, bagaimana Allah bagi bantuan kepada orang kita Sungai Manik 13 Mei. Macam mana Allah bagi pertolongan bantuan kepada orang dulu. Kita pun berjuang, berjihad sungguh-sungguh. Mudah-mudahan pertolongan yang sama jugalah Allah beri kepada kita. Bukan Tuhan lain, Tuhan tu lah. Tok nenek kita dulu Tuhan tu, lah ni Tuhan tu juga. Allah yang bantu Nabi Muhammad dan sahabat, Tuhan tu lah, bukan Tuhan lain. Tuhan yang sama. Bagaimana Allah bantu Rasulullah dan para sahabat menyatukan umat Aus dan Khazraj, Muhajirin dan juga makna kata golongan Ansar. Mohon kepada Tuhan yang sama,
agar kerja-kerja yang kita buat ni menyatukan umat Islam di seluruh di Malaysia ni. Minta kan? Minta benda yang sama. Kalau dengan perpaduan umat, bagaimana makna orang Aus, Khazraj, umat Islam boleh menumbangkan Rom dan Parsi? Dengan perpaduan yang sama jugalah di kalangan umat Islam di Malaysia ni, boleh makna kita meruntuhkan jahiliah, mendaulatkan Islam. Boleh. Formula dia sama. Macam mana kita nak buat? Itu saja. Ya, mengingatkan kurnia dan luas rahmatnya atas segala hambanya, atas kira-kira mengembangkan hati dan menyenangkan dia, menyenangkan hati. Bila hati kita ni yakin dengan pertolongan Allah, tenang, elok, kan? Tenteram jiwa kita, kan? InsyaAllah. Dan lawannya, yang dikatakan lawannya itu, iaitu putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Yakin pertolongan Allah. Sebab benda kita nak buat ni benda yang Tuhan suruh. Nak menyatukan umat, Tuhan yang suruh, bukan orang lain yang suruh. Kita buat kerja yang Tuhan suruh. Kita yakin insya-Allah. Usaha juga, buat juga insya-Allah. Dan lagi dia kata luas rahmat Allah atas hamba sekira-kira, iaitu mengembangkan hati dan menyenangkan hati. Lawannya putus asa, dan iaitu ingat akan luput rahmat Allah dan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin pada Tuhan, jangan putus asa. Kembang hati, jangan sempit. Yakin, jangan tak yakin pertolongan Allah. Terus marah buat kerja Islam insya-Allah. Yang kita duk tengok ni, orang Islam sendiri yang menentang perpaduan ni, dia menjadi alat kepada orang kafir. Daripada dulu tuan-tuan, orang putih masuk tanah air kita, Portugis masuk, Belanda masuk. Mereka bawa satu konsep divide and rule, pecah perintah. Di Perak, raja sama raja, keturunan raja berkelahi. Tengah-tengah tu dia masuk. Dan dia masuk. Umat Islam ni tuan-tuan, bila dia pecah kita, dia masuk. Dia jadi orang tengah. Akhirnya kita teruk. Di Melaka pun macam tu. Dia berjaya mengkucak-kacirkan pertahanan Melaka dengan memperlagakan antara satu sama lain. Ini cerita-cerita lama tuan-tuan. Kita ambil pengajaran. Jangan biarkan diri kita diperlagakan oleh orang-orang kafir hingga kita bergaduh sama kita sendiri. Ayam alu dengan antal bergaduh, yang kenyangnya ayam. Ayam kenyang. Kita dapat apa? Apa tak dapat? Itu dia. Itu dia. Jangan putus asa di rahmat Allah. Dan iaitu ingat akan luput rahmat Allah. Kalau kita makna kata tidak yakin dengan Allah, Allah tarik balik rahmat kita. Kita bergaduh balik, berkelahi balik sesama kita. Dan kurniaannya, dan putus asa dan memutuskan hati daripada demikian itu. Kita jadi orang yang kecewa. Tak boleh dah ni, tak boleh bersatu dah ni, kelahi teruk ni. Kita hukum macam tu. Sedangkan Allah masih luas rahmatnya. Kan? Dan iaitu maksiat yang semata-mata. Jadi kita putus asa rahmat Allah, itu maksiat. Kita berdosa, jangan putus asa, bertobat. Lagi nyawa tak sampai gara-gara, sampai lagi lama matahari tak naik pada matahari terbit, rahmat Allah, pintu rahmat Allah masih luas, boleh bertobat. Kan? Tuhan menerima taubat hambanya. Bahkan Allah menyebut innallaha yuhibbut tawwabin. Allah kasih orang bertobat. Jangan putus asa di rahmat Allah. Salah taubat, jangan kecewa untuk bertobat. Itu dia.
Itu dia. Dan jangan putus asa dari putus asa itu, melainkan dengan dia. Ya. Dan padu itu apabila tiada jalan bagi melepaskan daripada putus asa itu, melainkan dengan dia. Kita putus asa dalam kecewa, tak ada jalan lain dah nak menghilang putus asa, melainkan bergantung kepada Allah. Ketika itu bergantung rahmat Allah, jadi wajib mesti bergantung dengan rahmat Allah. Jangan kecewa. Dosa kita besar mana pun Tuhan ampun, insya-Allah. Kalau kita betul-betul bertaubat, insya-Allah. Itu dia. Dan jika ada dapat jalan yang lain melepaskan putus asa itu, maka iaitu sunat. Kalau kita ada jalan lain mengharapkan rahmat Allah, hukumnya sunat. Tapi kalau tak ada jalan lain dah, cuma jalan yang ada pada kita satu saja, ketika itu wajib kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca satu orang, tuan-tuan, dia berjalan di padang pasir, rompak dia seorang, perompak ramai kat 10 orang. Dah habis barang-barang dia dirampas, dia pun nak bunuh dia. Dia kata, minta tolong boleh, bagi aku peluang semayang 2 rakaat sebelum aku dibunuh. Ketua perompak kata boleh. Dia pun semayang, tuan. Dalam sujud terakhir, tuan-tuan, dia bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Macam Nabi Allah Yunus bertasbih dalam perut ikan. Didengar tu malaikat 7 langit 7 lapis langit tu, minta doa merayu pertolongan Allah. Malaikat di langit berebut-rebut, tuan-tuan, nak turun bantu orang yang dalam kecemasan ni. Dia bangkit pada sujud, tuan-tuan, dia bagi salam. Dia tengok perompak 10 orang, 5 orang belah kanan dia putih kepala. Dia bagi salam belah kiri, 5 orang lagi putih kepala. Dia tengok seorang lelaki tegak berdiri, pedang panjang penuh darah. Itulah malaikat yang diutus oleh Allah membantu hamba-Nya yang muqtab, yang kecemasan. Tuan tolong. Kami di Pulau Pangkok dah kena kepung, tuan. Dah kena kepung. Dia pamai serang arwah Tok Imam Muhammad Nur, nama dia. Tok Imam tu meninggal dah. Dia kata buat parit laksamana. Dia ambil pedang dia, dia buat garisan. Lepas tu dia orang nak masuk tak boleh, tuan. Nak masuk tak boleh. Yang berenang atas parit ada, atas jalan ada, yang merangkak ada. Ketika itu, tuan-tuan, doa dimakbulkan. Dia tak boleh masuk, sehingga polis datang. Polis tangkap habis semua. Ini, tuan-tuan, pertolongan daripada Allah Ta'ala ketika kecemasan. Kalau tak ada lagi dah kita harap, kita berpautlah sepenuhnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah bantu. Wa iza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Bila hamba-Ku bertanya padamu Muhammad tentang diriku, jawab fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku perkenankan doa ketika orang yang berdoa. Ini makna bergantung hati bulat kepada Allah. Telah kita dapati tak ada jalan lagi nak bantu kita. Kita sepenuhnya mengharapkan hati kepada Allah. Ya. Dan jika ada dapat jalan yang lain yang melepaskan putus asa itu, maka iaitu hukumnya sunat. Habis. Ya. Kemudian daripada itu, iktikadkan pada jumlahnya dalam anugerah Allah dan keluasannya dan rahmatnya. Habis. Jadi kita berpegang pada segi jumlahnya, bahawa pertolongan hakikatnya semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit, tuan-tuan, yang Imam Ghazali cerita kat kita tentang makna kata mengharapkan pertolongan dan bantuan
daripada Allah Ta'ala dalam segala gerak kerja kita, tuan-tuan. Kita berniaga, mengurus rumah tangga, harap anak-anak kita, harap kawan-kawan bantu kau ni nak menyatukan umat. Apa saja kerja buat kita bagi betul dengan agama, dan jangan lupa bergantung kuat hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi sebelum saya berunduk ni, tuan-tuan, macam biasa di luar tu ada beberapa jualan produk orang kita Islam. Jadi tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pun kenal kot, kalau tengok dalam Facebook ada seorang usahawan namanya Pak Mat Western. Tuan-tuan tengok dalam Facebook adalah Pak Mat Western. Dia orang makna kata satu orang usahawan yang berjaya lah. Baru ni dia beli bangunan, saya ingat 9 juta kot. Kalau tuan-tuan pergi Bukit Minyak tu, tengok tepi jalan tu ada kedai dia. Dia ni tuan-tuan sekalian amat pemurah. Sekolah saya ni tiap-tiap bulan dia hantar orang dia ambil bagi bantuan, bagi beras, tepung, minyak, masak dan sebagainya. Bulan Ramadan dulu dia panggil saya, tuan-tuan, pergi jamuan buka besar. Dia tengok yang hadir tu ada 10 tahfiz. Tiap-tiap tahfiz dia bagi 5,000, tuan. Oh, pemurah Pak Mat ni. Saya duduk mengajak Belah Utara, saya tanya mereka sana, dia orang kata masjid kami pun dia tolong Pak Mat ni. Ni dia panggil saya ceramah maulud hari Ahad ni. Lepas tu baru ni saya pergi Pulau Pangkok. Saya tidur satu chalet, tuan. Saya tengok chalet tu ada satu banting lambang Pak Mat Western. Dia buat produk ni, tuan sekalian, ayam perap. Ayam perap, daging kambing perap, daging lembu perap. Saya pun telefon dia. Oh, dia kata memang. Dia kata kami buat keluar, Ustaz. Buat Ustaz nak berniaga ke? Dia kata saya ada lah duk pergi mengajak ni, bawa barang jualan orang Islam, nak cari untung sikit untuk pondok. Oh, kalau betul Ustaz jual lah, dia kata. Ayam perap, daging perap saya ni, saya lantik Ustaz stokis, bagi harga stokis. Ikut Pak Mat lah. Tu yang saya bawa tu jual malam ni ada lah. Ada daging perap, ada kambing perap, ada ayam perap pun ada. Tuan-tuan nak cuba boleh lah, keluaran Pak Mat Western. Dia punya moto dia, masakan hotel, bayaran warung. dia punya moto dia. Pak Mat Western. Lepas tu bulan lepas, tuan-tuan, saya hantar Pak Mentua saya naik kapal terbang. Dia balik ke Sabah. Tu yang saya tak main tu. Saya ambil kesempatan, saya pergi Negeri Sembilan. KIA dekat dengan Nilai kan. Pergi cari kelang sardin. Ada sebuah kelang sardin orang Islam kita. Sardin dia nama sardin viral. Dia tak boleh lantin, dia boleh dalam plastik. Tu pun saya dah bawa malam ni. Dia tuan-tuan boleh lah nak mana nak ni, nak cuba tengok, insya-Allah keuntungan tu kita guna untuk pondok kita lah, insya-Allah, mudahan. Perkembangan di Pulau Pangkok setakat ni boleh guna lah. Bangunan-bangunan yang dibuat tu boleh lah guna lah. Cuma kerja-kerja akhir lah, tuan-tuan. Nak tambun lagi tanah, nak buat tembok, nak pasang pakar. Babi banyak, tuan. Tempat tuan-tuan tak ada babi lah. Saya bimbang masuk dalam masjid dan surau. Jinak pun kami. Halau dia buat tak tahu. Babi apa aku pun tak tahu mereka ni. Kena buat pagar. Tak buat pagar tak boleh. Tak lagi dia berjemaah dalam masjid pula. Takat ni semua bayaran-bayaran hardware saya bayar habis lah. Tak ada terhutang, alhamdulillah. Cuma yang sangkut upah pekerja lah, tuan-tuan. Kita dah bayar dekat 300,000 dah. Tinggal lagi ni saya ingat dalam 100-200,000 lah lagi, insya-Allah. Jadi sumbangan tuan-tuan, saya ucap banyak-banyak terima kasih lah. Dijangka tahun depan kita mulakan kelas pengajian. Jadi lagi sekali saya offer, kalau ada kumpulan-kumpulan belia-belia ke anak muda ke nak buat program,
kemah ibadat ke yang melibatkan aktiviti pantai, saya semawa mailah, saya tawarkan mailah ke tempat saya, kan, di Teluk Nipah tuan-tuan, insya-Allah. Kita ada surau tu ada dom, kita buat dom. Kalau muslimat kita ada buat rumah guru 6 biji, 3 biji kita khaskan untuk muslimat datanglah buat program. Kita ada kantin pun ada, tandas ada laki-laki perempuan ada tandas. Surau pun nampak besar, boleh digunakan untuk aktiviti kebajikan dan juga dakwah, insya-Allah. Sekali lagi saya ucap banyak terima kasih di atas sumbangan tuan-tuan yang menjayakan projek kita ni di atas bidang tanah yang kira-kira 2 ekar untuk kegiatan dakwah kita, terutamanya di Pulau Pangkong, insya-Allah. Itu saja tuan-tuan untuk malam ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak mendapat manfaat untuk kita bersama. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna واختم بصالحات أعمالنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين.